Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Ya. Boleh Ustaz ceritakan tentang zakat? Okey, baiklah. Pertama sekali kita akan berikan apa itu maksud bayaran zakat fitrah yang mengikut beras yang dimakan. Seperti yang kita tahu, bayaran zakat fitrah ni dia ada tiga jenis harga. Yang mana harga pertamanya adalah RM7, yang kedua RM14 dan yang ketiga RM21. Okey, baiklah. Di sini saya akan terangkan di mana yang RM7 adalah beras super special tempatan, iaitu beras 5% hancur. Okey. Itu adalah beras RM7. Yang kedua RM14. RM14 ini adalah beras putih import, beras perang, beras pulut dan beras wangi. Okey, itu adalah beras yang RM14. Bayaran RM14. Dan yang terakhir RM21 adalah beras basmati, beras Jepun, beras merah. Jadi yang biasanya kita dengar adalah beras basmati. Okey, sebenarnya kadar zakat fitrah mengikut beras ini adalah sebagai garis panduan, di mana RM7 ini, di mana RM7, RM14 dan RM21 ini adalah menentukan kita berada di menentukan taraf hidup kita, di mana RM7 ini menentukan kita sebagai taraf B40. Okey, RM14 tu menentukan taraf M40 dan RM21 itu adalah menentukan taraf T20. Jadi sekiranya ada soalan, ada jemaah yang bertanya, Ustaz, saya bekerja sebagai seorang doktor, gaji RM30,000 sebulan. Okey, gaji RM30,000 sebulan, di mana boleh katakan golongan yang berada lah, dan tetapi dia memakan beras hancur 5%. Walaupun dia seorang yang kaya, tapi dia bertanya kepada saya, adakah mengikut beras yang dimakan? Jadi saya terangkan dia adalah mengikut taraf hidup kita lah. Jadi di mana sebagai seorang yang bergaji 30, di mana memang kita tahu dia berada di kedudukan T20. Jadi dia mampu bayar RM21. Jadi saya berpesan kepada jemaah tersebut, Tuan Haji mampu bayar lebih, di mana duit zakat ni pun kita akan beri kepada asnaf, kepada ibu tunggal, kepada yang memerlukan. Jadi sedikit sebanyak dapat membantu mereka, dengan di mana Tuan Haji mampu memberi lebih. Baiklah, jemaah nak bayar zakat. Tak apa, kita Okay, boleh? Boleh. Sila. Okay. Kejap ni ada selingan. Tak apa, kita ambil gambar orang bayar zakat. Saya nak bayar zakat. Okey. Wakil satu ya. Okey, satu orang saja. Satu orang. Pagi tadi saya dah bayar banyak lah. 18 orang. Saya lupa. Oh, okey, baik. 18 orang. Okey. Berapa ringgit ni? Yang RM21. RM21. Okey, baik. RM21. Okey, tuan-tuan, inilah menunjukkan perbezaan beras, di mana RM21 ini dia mungkin makan beras basmati ataupun dia berada dalam golongan T20. Itu sebagai sekadar panduan lah. Okey, baiklah. Okey, tuan baca yang nombor 3. Okey, wakil. Dilarang zakat bagi menentukan plastik yang wajib ke atas satu orang ini yang mewakili kepada itu sebanyak RM21 pada tahun ini kan Allah Ta'ala. Saya terima zakat fitrah yang wajib ke atas ke atas yang diwakili oleh tuan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Ajrakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selesai. Kali Okey, baik, boleh tuan. Okay. Baiklah, kita sambung selingan tadi, di mana beras, itulah kadar-kadar perbezaan kadar bayaran fitrah untuk setiap individu. Jadi biasanya yang kita selalu yang biasa kita dengar, orang akan sebut RM7. Jadi kadang-kadang
kita kena tanya dulu, Tuan Haji makan beras yang mana. Kadang-kadang dia tak tahu benda ni, makluman ni dia orang tak dapat makluman. Walaupun dia seorang yang kaya, tapi bila dia tak dapat makluman, dia tetap bayar RM7. Okey. Terima kasih. Ya. Berapa orang? 3. 3 orang ni. Abang baca nombor 2. Nombor 2. Dah. Okey. Saya terima zakat fitrah yang wajib ke atas diri abang pada tahun ini kerana Allah Taala. Terima kasih. Ajrakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura amin ya rabbal alamin. Okey. Kita sambung. Okey, ada zakat fitrah tadi. Okey, ni panjang lebar ni cerita ni. Dia banyak persoalan lah orang kita. Jadi kita sebagai berkongsi lah pengetahuan, makluman yang kita ada. Jadi sambung mengikut kadar zakat fitrah. Jadi selepas daripada yang orang dah tahu, barulah mereka sedia maklum apa itu perbezaan 3 bayaran kadar fitrah itu. Jadi seterusnya, apakah hukum dan dalil galakkan individu yang ingin membayar zakat fitrah mengikut harga yang dimakan? Okey, baik. Hukumnya adalah sunat dan dalil digalakkan individu yang membayar zakat fitrah mengikut harga beras yang dimakan bersandarkan kepada hadis Rasulullah SAW, di mana saya membaca mafhumnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sesungguhnya kami di zaman Rasulullah SAW memberi, yakni membayar zakat fitrah dari syak, dari makanan yang dimakan, 1 syak dari kurma. Hadis riwayat Sahih Bukhari. Okey, di mana di sini terdapat perbezaan. Okey, di dalam hadis Nabi menceritakan makanan kurma. Seperti mana itu di negara Arab. Apabila kita berada di Malaysia, makanan asas untuk rakyat Malaysia adalah beras. Jadi harga zakat fitrah itu disandarkan mengikut harga beras. Okey, baik. Yang ketiga, kenapa kita digalakkan membayar zakat fitrah mengikut beras yang dimakan? Okey, jawapannya, kita digalakkan membayar zakat fitrah mengikut harga beras yang dimakan kerana ia merupakan kebajikan bagi golongan yang berkemampuan, dan lebihan daripada zakat fitrah tersebut akan disalurkan kepada golongan asnaf fakir dan miskin. Okey, seperti yang saya katakan tadi, di mana pengalaman saya, di mana ada jemaah yang bertanya, walaupun dia golongan T20 tetapi dia memakan beras yang di mana kadar fitrahnya RM7. Jadi saya menjelaskan dan jemaah tersebut faham dan dia berasa clear dengan apa yang tidak jelas, kerana di dalam hukum ni dia tulis beras yang dimakan, sedangkan itu adalah disandarkan sahaja. Jadi jemaah tersebut berbesar hati untuk membayar lebih daripada yang nilai RM7 itu, dia membayar RM21. Okey, baiklah, soalan yang seterusnya, bolehkah saya membayar zakat fitrah mengikut umum RM7 walaupun saya berkemampuan untuk membayar lebih mengikut harga yang dimakan? Okey, seperti yang saya katakan tadi, di sini ada fatwa. Okey, saya bacakan. Dibolehkan kerana keputusan Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor yang bersidang pada 21 Oktober 2021 menetapkan kadar umum dan minima zakat fitrah pada tahun 2022 Masihi adalah sebanyak RM7. Okey, seterusnya yang kelima, bagaimanakah kaedah kiraan zakat fitrah mengikut harga beras yang dimakan? Okey, di sini kita boleh merujuk jadual zakat fitrah yang disediakan oleh pihak lembaga zakat Selangor, iaitu diri dan tanggungan, di mana kadar zakat fitrah itu adalah RM7. Kalau kita huraikan itu panjang, kita ambil yang pengetahuan asas sahaja. Okey, baik. Yang keenam, berapakah bayaran zakat fitrah sekiranya terdapat ahli keluarga yang makan melebihi kadar RM7 ke atas sebab kesihatan? Okey, kadar bayaran zakat fitrah bagi ahli keluarga tersebut adalah mengikut umum, iaitu RM7. Okey, yang ini adalah special case. Seperti yang kita tahu, orang yang mempunyai sakit kencing manis, dia ada kolesterol, jadi dia tak boleh makan yang beras biasa ni kerana
biasanya yang umum kita dengar dia mengandungi kanji dan boleh menyebabkan berat badan naik lah. Jadi individu yang tersebut akan memakan beras, kalau tak silap saya ada beras perang, ada beras khas lah, yang di mana beras tersebut tidak mengandungi kanji. Jadi di mana situasi ini dia individu tersebut dibolehkan untuk bayar kadar RM7 kerana atas sebab kesihatan. Bukanlah dia di golongan yang orang yang kaya, tetapi atas sebab kesihatan dia terpaksa mengambil beras yang agak sedikit mahal. Okey. Baiklah, seterusnya untuk makluman, kadar zakat fitrah pada tahun 2022. Okey, nota kadar zakat fitrah Selangor pada tahun 2022 telah diputuskan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor yang bersidang pada 12 Oktober, iaitu kadar minimum adalah RM7 seorang. Yang kedua, kadar harga beras yang dipaparkan adalah berdasarkan harga beras yang dikeluarkan oleh Padi Beras Nasional Berhad, iaitu Bernas, yang mana mengikut harga pasaran semasa. So harga-harga ni memang up to date lah. Kita akan tengok harga market beras dan itulah nilaian yang diikut sebagai respondan oleh Lembaga Zakat Selangor. Okey. Dan yang terakhir, beras zakat fitrah mengikut beras yang dimakan adalah tertakluk kepada jadual bayaran nilai kupon yang dikeluarkan oleh Lembaga Zakat Selangor, iaitu RM7, RM14 dan RM21. Okey. Di samping itu, di akhir Ramadan ini, saya menyeru kepada sahabat-sahabat, kepada kawan-kawan, kepada jemaah, kepada orang ramai di luar, bayarlah zakat fitrah, kerana zakat fitrah ini adalah rukun Islam yang keempat. Jadi di mana kita wajib bayar sebelum solat hari raya. Okey. Untuk makluman, ada hadis Nabi di mana mafhumnya sekiranya kita membayar zakat fitrah sebelum solat hari raya, ia dikira zakat fitrah. Tetapi sekiranya kita membayar selepas solat hari raya, dia akan dianggap sedekah. Jadi saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan semua sekalian yang di luar sana, marilah bayar zakat di kaunter zakat yang berdekatan, dan bolehlah berjumpa dengan amil-amil zakat yang diberi tauliah yang sahlah. Selain itu juga, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tidak berkesempatan untuk membayar zakat fitrah di kaunter yang berdekatan, tuan-tuan juga boleh membayar secara online. Okey, ini adalah panduan membayar zakat fitrah secara online, di mana tuan-tuan boleh scan QR code tersebut dan boleh ikuti langkah. Okey, langkah yang pertama adalah imbas QR code dan atau layari ini adalah dia punya link kepada untuk zakat pembayaran zakat melalui online. Isi dan lengkapkan maklumat diri anda dan membuat bayaran zakat melalui online banking. Jadi dia punya tagline dia, bayar online lebih selamat, mudah dan pantas. Okey. Jadi setakat itu saja penerangan saya berkenaan dengan zakat. Saya tambah 3 soalan. Okey, baik. 3 soalan. Nombor 1, di Dubai saya tak ada jumpa kaunter macam ni tau. Okay, baik. Dia ada macam tabung ya. Okey. Lepas tu tengok internet berapa harga, kita masukkan duit dalam macam kita punya tabung tu. Okey, baiklah. Okey, seperti yang kita maklum, dia zakat fitrah ini sebenarnya diwajibkan membayar. Okey, membayar. Kaedah dia ada yang online, ada yang melalui amil. Okey, yang kebiasaan kita bayar ni melalui amil. Okey, tetapi bila seiring dengan teknologi, contoh di negara Dubai, kebanyakan mungkin dia menggunakan vending machine. So dia sama sahaja macam konsep online tadi. Di mana dibolehkan juga. Yang pasti yang diwajibkan adalah bayar. Kaedahnya mengikut peredaran semasa lah. Ada yang online, tapi tetap tanggungjawab membayar zakat itu selesai dan diterima. Okay. Soalan yang kedua, mungkin zaman jahiliah dulu kan, ada orang yang kita masa muda-muda, ada yang malas nak bayar zakat ni, tertinggal.
dia areas tu kena bayar atau apa tindakan? Okey, baik. Tindakan itu, sekiranya ada masalah yang seperti ini, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah pergi ke kaunter zakat pusat, pusat zakat yang berdekatan, dan boleh meminta bantuan. Di mana di dalam kes-kes ini ada juga yang di mana latar belakangnya mempunyai sejarah gelap. Jadi di mana di kaunter zakat, di pejabat zakat yang berdekatan, dia boleh membantu. Ada juga kes-kes yang tak puasa, mungkin zaman dulu-dulu dia kurang arif dengan ilmu-ilmu agama ni, jadi tak puasa. Jadi dia perlu membayar fidyah, okey, sebagai denda lah. Okey, di mana pengiraan fidyah ni kita galakkan pergilah kepada pejabat lembaga zakat yang berdekatan, kerana mereka ada pengiraan, mereka ada departmen khas untuk bahagian fidyah, bahagian bayaran denda berkaitan dengan hukum-hukum zakat inilah. Jadi bolehlah berurusan dengan kaunter zakat yang terdekat, di kaunter khusus untuk bayar fidyah kepada mereka yang dah terlepas tanggungjawab untuk yang terdahulu ini. Dan dia hanya, sekiranya kita tak ingat berapa tahun ni, berapa puluh tahun, jadi mungkin dia beri sekadar yang mampu, anggaran tu sekadar yang mampu kita untuk membayar. Okey, baiklah. Soalan terakhir, saya mohon latar belakang Ustaz Azim, belajar di mana, dah berapa tahun buat kerja di kaunter zakat ni. Silakan. Okay. Nama saya Abdul Azim bin Haji Asmani, berasal daripada Ampang juga. Dan sebelum ni saya belajar di Sekolah Agama Menengah Rawang di peringkat menengah, dan seterusnya melanjutkan ke Kolej Universiti Insaniah di dalam pengajian Ijazah Sarjana Muda Usuluddin, dan telah bekerja di JAIS selama 2 tahun dan membantu dalam kerja-kerja hal ehwal agama dan masjid. Nak bayar zakat? Silakan. 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 Berapa orang? 4 orang orang. Orang sebanyak RM28. Tak balik dari kat sini. Okey. Dua. Okey. Ini wang bagi menghentikan beras fitrah yang wajib ke atas diriku dan tangan sebanyak RM28 pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Saya terima zakat fitrah yang wajib atas diri abang dan tanggungan pada tahun ini kerana Allah. Barakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selesai. Saya sambung balik yang latar belakang. Alhamdulillah, saya dah berkhidmat di JAIS selama 2 tahun, dan saya berkhidmat di Masjid Pindah ni pun baru setahun. Jadi di mana membantu kerja-kerja hal ehwal Islam, di mana kerja-kerja bahagian pengurusan masjid, menjaga skop penolong amil zakat ni juga termasuk dalam skop amil hal pengurusan masjid lah. Jadi saya membantu kerja-kerja hal ehwal Islam ini dan berkhidmat di masjid ini. Selain itu juga, kalau di bulan Ramadan, selain itu saya juga berkhidmat sebagai bilal tarawih, di mana setiap malam tarawih kita akan bersama-sama solat tarawih dengan imam, dan saya sebagai bilal akan berselawat setiap selingan rakaat untuk tarawih itu. Selain itu juga saya juga menjemput jemaah yang berdekatan di Bukit Indah ini, kalau sekiranya boleh turut serta berbuka puasa di masjid, di mana suasana yang meriah setiap hari. Bolehlah kita sama-sama merasai di hujung-hujung bulan Ramadan ini, insya-Allah. Terima kasih Ustaz Azim kerana memberi kerjasama. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.